Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Jadi hari ini kita akan mempelajari aspek tata bahasa bersama Cikgu Hanan. Untuk itu, kalau murid-murid dah bersedia, jom kita tengok animasi Aini dan Sarah. Jom. Wah, ramai juga orang di Taman Rekreasi hari ini. Betul, Sarah. Masing-masing dengan aktiviti mereka. Lihat di sana, Rizman sedang mengayuh basikal. Rizman tersenyum kepada Aimi. Rizman sedang berbasikal sambil tersenyum kepada Aimi. Aimi, kamu baru sahaja bina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal. Ayat tunggal? Ayat majmuk? Nak tahu tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Nak! Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk pula ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang dimajmukkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, sambil atau. Nak tahu lebih lanjut tentang ayat tunggal dan ayat majmuk, jom kita teruskan pembelajaran ini. Murid-murid, berdasarkan video Aini dan Sarah tadi, mereka telah pun memberikan contoh ayat tunggal dan ayat majmuk. Tapi hari ini, kita hanya akan mempelajari ayat tunggal sahaja. Apa sebenarnya ayat tunggal ni murid-murid? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Ini bermaksud, untuk membina ayat tunggal, ianya memerlukan gabungan antara subjek dan predikat. Jelas murid-murid? Tapi apa pula maksud subjek dan predikat ni murid-murid? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Manakala predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Jadi subjek dan predikat ini memerlukan antara satu sama lain untuk menghasilkan sebuah ayat tunggal. Jelas murid-murid? Cikgu dah menyediakan satu contoh ayat tunggal yang mudah. Jom kita tengok. Contoh ayatnya ialah Ali suka makan nasi ayam. Di mana Ali ialah subjek dan suka makan nasi ayam ialah predikat. Di mana suka makan nasi ayam itu merujuk kepada subjek iaitu Ali. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita masuk yang seterusnya. Jadi murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sisa elektronik. Di mana sisa elektronik ini berada di bawah tema kelestarian alam. Untuk itu, hari ini murid-murid akan mempelajari tata bahasa ayat tunggal di bawah tajuk sisa elektronik. Apa sisa elektronik itu murid-murid? Sisa elektronik itu ialah e-waste. Ataupun e-waste ini juga dikenali sebagai e-sisa dalam bahasa Melayu. Ianya merupakan bahan buangan atau sisa elektrik dan elektronik yang tidak lagi digunakan. Dalam bahasa mudah je, ianya merupakan peralatan ataupun barang-barang elektrik dan elektronik yang sudah lagi tidak digunakan. Contohnya macam televisyen, mesin basuh, peti ais, telefon bimbit yang sudah tidak digunakan ataupun yang sudah rosak. Untuk itu, kita perlu menghantarkan semula bahan-bahan elektronik dan elektrik ini ke tempat yang sepatutnya kerana ianya akan memberi kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar jika tidak diuruskan dengan cara yang betul. Murid-murid dah jelas kan apa itu sisa elektronik? Kalau dah jelas, bagus. Jom kita tengok contoh ayat tunggal pula. Untuk itu, cikgu telah pun menyediakan 3 contoh ayat tunggal. Jom kita tengok satu persatu. Ayat yang pertama ialah peti ais telah rosak. Mana satu agaknya subjek dan mana satu agaknya predikat. Kalau tengok di paparan, peti ais merujuk kepada subjek iaitu bahagian yang ingin dibincangkan di dalam ayat. Manakala telah rosak merujuk kepada subjek tersebut. Ini bermaksud telah rosak adalah predikat. Ayat yang kedua, sisa elektronik
semakin meningkat sepanjang hari. Perkara pertama yang ingin dibincangkan dalam ayat tersebut ialah sisa elektronik, di mana sisa elektronik merupakan subjek bagi ayat tersebut. Dan predikatnya pula ialah semakin meningkat sepanjang hari yang merujuk kepada sisa elektronik. Dan ayat yang ketiga ialah ayah menjual semula telefon bimbit. Subjeknya semestinya adalah ayah. Dan menjual semula telefon bimbit adalah predikat yang merujuk kepada tindakan ayah selaku subjek. Jelas murid-murid? Kalau jelas, bagus. Ini bermaksud murid-murid telah pun memahami contoh ayat tunggal. Jadi, kita pergi ke aktiviti. Mari kita cuba. Untuk aktiviti mari kita cuba, murid-murid juga boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2 pada muka surat 34. Di mana untuk aktiviti ini, cikgu telah pun menyediakan 3 gambar rajah yang berkaitan dengan aktiviti pelupusan sisa elektronik. Jadi, untuk itu, berdasarkan gambar rajah yang disediakan juga, kita akan bersama-sama membina ayat tunggal. Jelas murid-murid? Tapi untuk gambar rajah yang pertama, cikgu telah pun menyediakan contoh ayat tunggal yang berdasarkan penerangan yang diberikan. Jadi, jom kita tengok satu persatu. Untuk gambar rajah yang pertama, kelihatan situasi di sebuah program les tarikan, di mana terdapat pameran barangan elektronik yang dihadiri oleh Nabila dan keluarganya. Jadi, jom kita tengok penerangan bagi gambar rajah tersebut. Nabila menghadiri program les tarikan alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini, Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Jadi berdasarkan penerangan tersebut, pada ayat pertama, kita telah pun menjumpai contoh bagi ayat tunggal, di mana ianya adalah Nabila menghadiri program les tarikan alam. Mana ayat tunggal tu murid-murid? Mana bukti ayat tersebut adalah ayat tunggal? Jom kita tengok balik. Nabila menghadiri program les tarikan alam. Subjeknya adalah Nabila dan menghadiri program les tarikan alam adalah predikatnya. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita beralih pula kepada gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua, kelihatan situasi di dalam sebuah kelas di mana Nabila sedang menyebarkan sesuatu. Iaitu menyebarkan risalah berkaitan dengan sisa elektronik ke rakan-rakannya. Jadi, apa ayat tunggal yang sesuai untuk situasi tersebut? Kalau nak tahu, jom kita tengok yang seterusnya. Jadi murid-murid, jawapan ayat tunggal yang sesuai berdasarkan gambar rajah yang kedua ialah Nabila mengedarkan risalah sisa elektronik kepada rakan-rakannya. Jadi, pada ayat Nabila mengedarkan risalah sisa elektronik kepada rakan-rakannya, Nabila merupakan subjek bagi ayat tersebut, manakala mengedarkan risalah sisa elektronik kepada rakan-rakannya merupakan predikat, iaitu penerangan bagi subjek Nabila tersebut. Faham murid-murid? Kalau faham, jom kita tengok gambar rajah yang terakhir. Baiklah, untuk gambar rajah yang terakhir, iaitu gambar rajah yang ketiga, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu situasi gambar rajah tersebut. Di mana pada gambar rajah tersebut, kelihatan seorang murid perempuan dan juga ahli keluarganya. Di mana murid perempuan tersebut ialah Fatin. Fatin ini merupakan sahabat kepada Nabila. Dalam gambar rajah tersebut, kelihatan Fatin bersama keluarganya sedang mengumpulkan barang-barangan elektronik. Mungkin mereka ingin melupuskan barangan elektronik tersebut. Jadi, jom kita tengok.
apa ayat tunggal yang sesuai untuk situasi tersebut. Kat bawah gambar tu, cikgu juga ada menyediakan satu kata kerja yang boleh digunakan untuk gambar rajah tersebut. Iaitu kata kerja tersebut ialah membawa. Jadi, apa jawapannya murid-murid? Ayat tunggal yang sesuai dengan situasi gambar rajah yang disediakan ialah Fatin membawa sisa elektronik untuk dihapuskan. Di mana berdasarkan gambar rajah tersebut telah disediakan kata kerja iaitu membawa. Jadi, membawa telah pun diletakkan sebagai predikat dalam ayat tersebut. Jom kita baca balik. Fatin membawa sisa elektronik untuk dihapuskan. Di mana Fatin adalah subjek yang ingin dinyatakan di dalam ayat tersebut. Membawa sisa elektronik untuk dihapuskan adalah penerangan bagi subjek tersebut. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita beralih kepada aktiviti yang terakhir. Untuk aktiviti yang terakhir pada hari ini ialah aktiviti latihan yang disediakan untuk murid. Di mana untuk aktiviti latihan ini, murid diminta untuk membuat soalan interaktif ayat tunggal yang telah disediakan di aplikasi WordWall dan hantarkan bukti markah yang diperoleh kepada guru. Jadi, berdasarkan soalan interaktif tersebut, murid perlu membuat susunan bagi menyusun susunan ayat tunggal yang sesuai berdasarkan subjek dan predikat. Jelas murid-murid? Nanti jangan lupa untuk hantarkan bukti markah yang diperoleh kepada cikgu. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Yeay! Untuk rumusannya, jom kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari ayat tunggal dan binaan ayat tunggal. Di mana untuk membina ayat tunggal, kita memerlukan apa murid-murid? Kita memerlukan pertama ialah subjek dan yang kedua ialah predikat. Ingat apa fungsi kedua-duanya? Dan yang terakhir ialah cikgu berharap agar murid memahami topik pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk hantarkan tugasan yang diberikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih murid-murid. Bye.